Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan lagi untuk kita solat berjemaah di surau, direzekikan lagi untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita istiqamah dalam melaksanakan apa juga bentuk kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat itu Allah Taala memberi ganjaran kepada kita, seluruh ahli keluarga kita, terutamanya untuk bawa bekalan kita kepada hari akhirat, insya-Allah, amin. Jadi kita sambung lagi bacaan kitab Khulasah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Afifi Al-Bajuri Al-Khudari Bik, iaitu seorang ulama Mesir, dan diterjemuh diringkaskan oleh Syekh Jubair bin Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Jadi pada hari ini kita sambung pada Syekh Bunang Hijrah Habsyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sehingga kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Hijratul Habsyatil Ula, hijrah ke Habsyah kali pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penentangan yang kuat daripada kafir Quraisy, selepas daripada penentangan kepada dirinya sendiri dan ditentang juga kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita baca dah pada minggu yang lalu, antaranya adalah Sayyidina Bilal, Ammar bin Yasir dan Khabbab bin Al-Ard. Dia diseksa oleh kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan agama Islam. Jadi selepas penyiasaan tersebut, antara perkara yang berlaku adalah kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dakwah beliau, dakwah baginda Nabi Muhammad, dan diberi tawaran. Antaranya 3 perkara yang disebut sebelum ni itu, iaitu berkenaan dengan pangkat, berkenaan dengan harta, berkenaan dengan perempuan. 3 perkara itu disogok oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni mungkin kena salah satu daripada 3 tu. Keperitan yang kita lalui pada hari ni, Nabi rasa lama dah. Nabi rasa lama dah, dan Nabi tepis 3 tu. Kerana apa? Kerana nak bawa tauhid, bawa kalimah la ilaha illallah dengan perkara yang benar. Jadi pada hari ini, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keperitan yang berlaku tu, sehinggalah Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia untuk berhijrah ke Habsyah. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il adab, amaruhum bil hijrati ila al-Habsyah. Baginda mengarahkan
para sahabatnya supaya berhijrah ke Habsyah. Selepas apa? Selepas melihat pelbagai siksaan yang dikenakan ke atas mereka. Dikenakan ke atas para sahabat, semua dikena siksaan, dan Nabi memerintahkan, mengarahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Fahajara asratun min ashabi wa khamsun niswah. Maka berhijrahlah ke sana. Berapa orang? Seramai 15 orang sahabat. Minhum Uthman bin Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 orang daripada kalangan lelaki dan 5 orang daripada kalangan perempuan. Ada amal pun 15 orang sahaja. Dan antara yang turut bersama dengan penghijrahan tersebut adalah Sayyidina Uthman dan isterinya Sayyidatina Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidina Uthman selepas kewafatan, selepas kebemergian Sayyidatina Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman kahwin pula dengan Nailah Al-Farafisah. Tu bait nama Nailah. Nailah Al-Farafisah ni adalah isteri kedua Sayyidina Uthman. Antara orang yang hebat juga. Nailah, namanya Nailah Al-Farafisah tu adalah nama tempat. Nama tempat. Dan selepas berhijrah mereka 15 orang sahabat ni, 10 lelaki 5 puang. Selepas tu mereka tinggal di sana beberapa bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan di Habsyah. Tengok kata waqad raja'u ba'da 3 ashhur. Ba'da 3 ashhur bisababil alami. Alami, sakit, gurbati wa qillati adadihim. Selepas tinggal di sana selama 3 bulan, mereka kembali ke Mekah disebabkan rasa rindu. Tu. Bisababi alami, sakit alam ni sakit yang bukan sakit, dia rindu. Kalau syauq rindu juga, mustaq rindu juga. Ni yang rindu yang mendalam. Tu alami, disebabkan rasa rindu yang mendalam kerana berada di tempat orang dan bilangan mereka yang sedikit. Maka selepas 3 bulan di Habsyah, mereka seramai 15 orang ni kembali ke Mekah. Wa kana dhalika fi sanatil khamisah minan nubuwah wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Dan hijrah ke Habsyah ni adalah berlaku pada tahun ke-5 dari kenabian, dan ia merupakan hijrah yang pertama dalam Islam. Hijrah yang pertama dalam Islam adalah hijrah sebanyak 15 orang ni ke Habsyah. Tingkatan 3, tingkatan 2 ni. Dalam sukatan pelajaran pada satu ketika dulu. Learning dah awal. Learning kalau boleh sambung. Nak sisih tentang sejarah. Tentang sejarah Islam, tentang sirah Islam, supaya budak-budak learning tak kenal. Tidak kenal apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperjuangkan oleh sahabat, apa yang berlaku bila tak ada dah rasa nak menghargai perjuangan Rasulullah, maka tak ada lah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita walaupun kalau kata kurang, tak ada peringatan berkenaan sirah, kita boleh baca ulang kepada anak-anak terutamanya. Dan selepas pada hijrah ke Habsyah, tengok pada muka surat 27 tu pada tajuk Islam Hamzah wa Umar. Hamzah dan Umar memeluk agama Islam. Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, dia memeluk agama Islam. Tengok fis sanatil khamisati aslama rajulani min kibari Quraisy. Tu masyhurani bil quwwati wasyaja'ah.
pada tahun ke-5 daripada kenabian, 2 orang daripada kalangan pembesar Quraisy memeluk Islam. Tu Saidina Umar dan Saidina Hamzah. Dan mereka ni berdua terkenal dengan bil quwwah wasyaja'ah, dengan kekuatan dan keberanian. Kita berani saja tak kuat. Kita berani saja je, tidak kuat. Bukti tengok subuh kita pukul berapa. Tu je. Dan kena betul bagi kuat dalam mang kita. Nak kuat dalam mang, antaranya adalah mandi sebelum subuh. Itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara kekuatan dalam mang, terutamanya yang menjaga kesihatan adalah mandi sebelum subuh. Orang-orang tua dulu, toki kita mandi sebelum subuh, pukul 4.30 mandi dah, pukul 5 mandi dah. Kita disogok, bukan disogok, ditakuti dengan sejuknya. Dengan sejuk tu adalah sifat pengubat, penawar bagi penyakit. Dan bila mandi tu jangan mandi saja, mandi niat ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huma Hamzatu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn al-Khattab thaniyal khulafa'ir rasyidin, iaitu Saidina Hamzah bapa saudara Nabi, dan Saidina Umar bin Khattab ni khalifah kedua daripada khulafa'ir rasyidin. Dia tengok ada sebab Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam, nombor 1 bawah. Hamba perempuannya menyindirnya kerana Abu Jahal menyakiti Nabi SAW. Maka Saidina Hamzah pun terus pergi mencari Abu Jahal. Ini kisah Saidina Hamzah. Dia pergi cari Abu Jahal dan memarahi Abu Jahal dan mencacinya. Dan Hamzah radhiyallahu anhu berkata, bagaimana mungkin kamu dapat menghinanya sedangkan aku salah seorang penganut agamanya. Nah, beliau memeluk Islam dan menjadi orang yang baik sehingga mendapat gelar sebagai singa Allah. Itu Saidina Hamzah. Antara orang yang kuat, antara orang yang berani, yang banyak mempertahankan Rasulullah di dalam peperangan-peperangan yang besar-besar. Saidina Hamzah. Dan tiada seorang pun tengok. Ni Saidina Umar bin Khattab. Khalifah, dikenal juga khalifah yang kedua, khalifah khulafa'ur rasyidin. Tiada seorang pun yang menyangka Umar radhiyallahu anhu akan memeluk Islam. Tetapi beberapa hari sebelum beliau memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Saidina Umar. Tu kasih Saidina Umar. Orang waktu ke dia pun dia tetap doa kasih Rasulullah kepada Saidina Umar. Tengok Rasulullah doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, ya Tuhanku, muliakanlah Islam dengan Umar. Rawahu Ahmad. Saidina Umar ni antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nasab Saidina Umar ni berhimpun dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat mana? Pada Ka'ab. Pada Ka'ab. Toki yang nama Ka'ab. Dan beliau juga digelar sebagai Al-Faruq. Yang bermaksud Allah Subhanahu Taala membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Dan gelaran ni juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faruq, Al-Faruq, alif lam fa ra qaf, membezakan antara yang hak dan yang batil. Kalau letak nama Umar Faruq, iaitu Umar Faruq, Umar Al-Faruq, Umar Faruq. Dan Saidina Umar ni dia lahirkan pada tahun ke-13 selepas peristiwa tahun Gajah. Dan beliau masuk Islam pada umur 27 tahun. Ni selepas tahun ke-6 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
sekiranya berlaku peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka ni nak ayat backing ni Sayyidina Umar, maka diutus Sayyidina Umar bin Khattab sebagai utusan mereka. Dan keislaman Sayyidina Umar selepas kemasukan 40 lelaki dan 11 wanita di dalam Islam, namun terdapat pendapat yang menyatakan keislamannya adalah selepas daripada kemasukan 39 lelaki dan 20 wanita. Itu tak apalah, cumanya nak ayat bagaimana Sayyidina Umar, orang yang backing, orang bukan jahat tu, backing tegah-tegah, orang yang tegah, orang yang berani, dia memeluk Islam. Dan antara jasa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada agama dan umat ini, antara jasa yang besar ialah apabila Sayyidina Umar bin Khattab mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar menghimpunkan Al-Quran. Menghimpunkan Al-Quran. Cadangan tu daripada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar juga merupakan penutup kepada fitnah, sehingga beliau ni digelar sebagai pintu. Apabila pecahnya pintu ini, maka fitnah-fitnah tu akan mula masuk dan merosakkan agama dan umat ketika tu. Itu diceritakan di dalam sebuah hadis. Hadis sahabat Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman pergi dengar lagu amuk. Lagu amuk ke keromok? Amuk ada yang buat cerita kisah berkenaan sahabat Huzaifah bin Yaman. Muzik ke tapi lirik dia tu dicerita berkenaan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tu Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah pemerintah yang khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Dia sebut apa? Laqad kana fi ma kana qablakum minal umamin nasi muhaddithun. Fa in yaku fi ummati ahadu fa innahu Umar. Sesungguhnya pada umat-umat sebelum kami terdapat manusia yang diberi ilham walaupun tidak menjadi nabi. Ni. Jika ada yang seperti itu di antara umatku, maka dia adalah Umar. Kalau kata ada selain daripada aku adalah menjadi nabi, nescaya Umar jadi nabi. Tu kehebatan Sayyidina Umar. Itu Rasulullah sebut sendiri. Sebab apa tak jadi Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ni khalifah Rasyidin yang pertama. Orang tanya. Kalau ikut keutamaan, nak susunan tu sahabat dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar, baru Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman, barulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi disebut Sayyidina Uthman menjadi Nabi sebab apa? Antaranya ulama sebut adalah sebab kepetahan, kebijaksanaan Sayyidina Umar menguruskan dalam pentadbiran kerajaan. Tu kehebatan Sayyidina Umar. Lebih cekap, lebih kemah. Bukan kata Sayyidina Abu Bakar tu tak bagus. Jangan sampai kata kita merendahkan para sahabat. Tak boleh. Takut kita rosak tauhid kita. Jangan. Tapi itulah yang disebut oleh ulama-ulama sirah. Sebab apa? Sebab pemerintahan, kecekapan Sayyidina Umar memerintah dalam menguruskan pentadbiran tu lebih cekap. Tu antara sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau aku tak ada lah pada aku, selain pada umat aku ni, ada nabi lagi lepas aku, maknanya saya Umar lah nabi tu. Gitu. Dan ini satu kisah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, sesungguhnya aku masuk syurga malam tadi. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan masuk syurga pada
malam tadi. Lalu aku datang ke sebuah istana daripada emas yang berbentuk persegi. Dan aku bertanya, milik siapakah istana ini? Maka mereka menjawab, untuk seorang lelaki daripada umat Muhammad. Dan aku bertanya lagi, aku Muhammad, milik siapakah istana ini? Dan mereka menjawab, milik seorang lelaki daripada kaum Arab. Dan aku bertanya, aku orang Arab, milik siapakah istana ini? Dan mereka menjawab, milik seorang lelaki daripada Quraisy. Dan aku bertanya lagi, aku daripada Quraisy, milik siapakah istana ini? Dan mereka menjawab, milik Umar bin Al-Khattab. Ada istana siap-siap dah di dalam syurga untuk Saidina Umar. Kita nak bina istana dalam syurga, memperbanyakkan solat sunat rawatib. Antaranya ulama sebut amalan menyiapkan solat sunat rawatib itu adalah salah satu amalan yang menyiapkan istana kita di syurga. Mahligai. Istana macam besar tak? Mahligai. Kita di syurga. Dalam masa kita mempersiapkan, memikirkan rumah kita dekat dunia, dalam masa yang sama jangan kita tinggal untuk mempersiapkan istana kita di syurga. Buat bila? Buat dekat dunia. Mati esok-esok, masuk syurga, pergi masuk. Buat bila? Buat masa dekat dunia ni. Buat solat sunat rawatib. Walau bagaimanapun, janganlah kita tinggal solat jemaah tu. Kok jadi tipu daya syaitan pula lagi. Apabila mengutamakan ibadat sunat berbanding yang wajib, salah satu bentuknya adalah orang yang terkena fitnah tipu daya syaitan. Kalau sembahyang isyak tu, Al-Fatihah Tok Imam baca, dia baca biasalah, boleh dengar. Tapi kekhusyukan tu lebih khusyuk berbanding sembahyang sembahyang sunat tu lebih khusyuk berbanding sembahyang wajib. Cek balik. Kena jaga-jaga tu. Sebab apa? Sebab salah satunya ulama sebut tipu daya syaitan. Ataupun sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 8, 20, 40, 60. Isi dak mai. Ada tak? Ada. Isi dak sembahyang. Ataupun sembahyang selepas pada tu. Berasa banyak dah. Jaga. Wa kana al-muslimuna fi dhalika al-waqti 40 rajulan wa 11 mar'atan. Kaum muslimin ketika itu berjumlah 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan ketika tu. Ramai 40 dengan 11 orang. Dalam 51. Siapa berdarah Nabi. Siapa kena kutuk, kena pulau. Macam-macam lagi kena. Nak boleh ke tauhid 51 orang. Kita hargailah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang pun selawatlah. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah sangat nak mayang 5 waktu di masjid. Tak apalah. Selawatlah. Rasa-rasa dak urut sangat dah nak mari masjid surau. Lepas tu dengan selawat, berkat selawat, marilah kekuatan sendiri. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Pemulawan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qaba'il, azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Quraisy berazam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selepas melihat Islam tersebar ke seluruh kabilah. Banyaklah, makin besar makin tersebar dah Islam. Selepas intisyarul Islami fi qaba'il, selepas tersebar banyaknya ke seluruh kabilah-kabilah. Mula ni di kalangan Quraisy saja, lepas tu tersebar keislaman tu kepada kabilah-kabilah yang lain. Fahasarathu ahla baitihi fi syu'ab wa mana'u anhum al-arzaq wattafaqu ala an la yuqbalu lahum sulhan abada. Dan mereka memula
boikot Nabi SAW dan keluarganya di lereng bukit. Mereka menghalang segala sumber rezeki daripada sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan mereka juga bersepakat tidak akan menerima pendamaian dengan keluarga Nabi SAW selama-lamanya. Kejahatan kaum kafir Quraisy ketika ini, mereka memboikot keadaan keluarga Nabi ketika itu sehingga berada di lereng bukit. Lari, tak diberi makanan, tidak diberi minuman, tak diberi transaksi jual beli, tidak diberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang masuk Islam ketika itu. Dan mereka menghalang sumber rezeki siapa kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, sehinggalah mereka bersepakat dan tidak akan ada terima pendamaian antara mereka dengan Nabi SAW dan keluarga Nabi ketika itu. Dan kita tengok atas pemulauan yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad kita tengok macam mana mengukuhkan cara Nabi pujuk sahabat supaya tak lari, tak gogeh, tidak lari daripada Islam tu sendiri, tidak lari. Ada yang siapa makan rupuk, ada yang siapa makan minum tak cukup, dapat sumber air yang tidak comel, tidak cukup, makan makanan yang kurang zat ketika itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemboikatan tu berlaku sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat rasa susahnya bawa tauhid, rasa keberatan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang dilalui oleh Nabi jauh sangat dengan kita ni, jauh sangat. Tak ada cara lain lah kita menghargai sekurang-kurangnya kita selawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Banyakkanlah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dah nak ikut belaka sunnah dia, tapi kita buatlah apa yang kita tinggallah apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Walaupun benda tu di kalangan pemimpin umat Islam sendiri, di kalangan pemimpin yang terkini buat perkara yang salah bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, minta dengan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita tegur apa yang dibuat oleh pemimpin tersebut adalah yang salah. Dan jangan sesekali kita sokong, kita ikut perkara yang salah dibuat oleh pemimpin Islam. Kalau kawan-kawan kita sendiri buat perkara yang salah, kita niat ikut dengan keadaan apa yang Rasulullah bawa, kita niat, kita tegur kerana Allah, kerana Rasulullah. Buatlah gitu.
wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifah allakuha fil Ka'bah, dan mereka menulis apa yang mereka sepakati itu di atas sekeping kertas dan menggantungnya di dalam Kaabah. Tulisan yang mereka sepakat antara kaum kafir Quraisy ketika itu di atas sekeping kertas dan diletak di Kaabah. Kaabah ketika itu ada Melaka. Ada Melaka, orang Islam pernah mari semayang selepas daripada Nabi SAW tidak dibenarkan untuk pergi ke Kaabah. Macam-macam tentangan, macam-macam penentangan yang dihalang, yang dibuat supaya untuk meninggalkan tauhid, meninggalkan Islam. Wa kana dzalika fi sanati sabi'ah minan nubuwah, dan peristiwa itu berlaku pada tahun ke-7 dari kenabian. Tahun ke-7 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita selama berapa tahun kita hidup? 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dan bertahun-tahun kita hidup. Sepanjang kita hidup ni, adakah sampai dengan tempoh 7 tahun Nabi bawa Islam tu, dengan 7 tahun ke-7 kenabian tu, banyak mana kita kenal Nabi? Banyak mana kita kenal keturunan Nabi? Banyak mana kita kenal, kita menghargai apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi minta kita buat, apa yang minta Nabi minta kita tinggal. Banyak mana kita tinggal dan banyak mana kita buat. Buatlah apa bentuk kebaikan pun, ittiba' sunnah Rasulullah. Kalau kata Rasulullah ada bukti, ada cara yang Rasulullah ajar untuk kita buat, kita buat. Buat ittiba' sunnah Rasulullah SAW. Dan hijratul Habsyati Tsaniyah, hijrah ke Habsyah pada kali kedua, ba'da dukhulin Nabi SAW wa qaumihi sya'b, amara jami'al muslimin bil hijrati ila al-Habsyah, dan setelah dikepung baginda mengarahkan semua kaum muslimin ketika itu supaya berhijrah ke Habsyah semula. Dia duduk dah di lereng bukit-bukit tu, disekat dah makanan, di pulau dah transaksi jual beli dan sebagainya. Selepas tu dikepung, dan baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh kaum muslimin ketika itu untuk berhijrah ke Habsyah kali kedua. Fahajara 73 orang lelaki, rajulan wa 11 imra'atan minhum Ja'far ibn Abi Talib, dan mereka yang berhijrah berjumlah sebanyak 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Dan antaranya adalah Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ni anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali, anak Abu Talib. Anak Abu Talib, iaitu kena kepada sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Walahiqa bihim muslimun al-Yaman wa hum Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammih, dan mereka bertemu dengan kaum muslimin dari Yaman, iaitu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan kaumnya ketika ni lah. Ni siapa silsilah tauhid. Tauhid. Mereka bertemu dengan kaum muslimin daripada Yaman, iaitu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan kaum Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ketika itu. Kat mana jumpa ni? Dekat Habsyah. Dan ketika itulah tersebarnya tauhid, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni orang Yaman. Kalau pergi di Zabik, Zabik ni tempat dia. Abu Musa al-Ash'ari di Zabik. Jamik dia pun ada lagi sampai sekarang. Keberkatan masih ada di Jamik Abu Musa al-Ash'ari tu. Kalau tengok nak lalu tu, tak perasan pun masjid. Ada tiang yang besar, ada dua meluk, satu tiang meluk
setiap tiang tu pada satu ketika dulu sebelum adanya Jami'ah Al-Azhar, diceritakan oleh Syekh di Jami' Abu Musa Asy'ari tu, setiap tiang tu dipenuhi dengan majlis ilmu. Orang ni baca hadis, orang ni baca tafsir, orang ni baca tauhid, orang ni baca fiqh. Setiap tiang tu ada. Dan pada bulan Ramadan di Jami' Abu Musa Asy'ari tu tidak tidur sehinggalah lepas pada waktu subuh. Dibaca apa? Dibaca Sahih Bukhari oleh masyayikh syekh di Zabit. Sehinggalah sekarang tu amalan tu masih diteruskan pada bulan puasa di Zabit. Jadi ni masjid Jami' Abu Musa Asy'ari. Ada rezeki boleh pergi. Biar tanah azam nak diri boleh pergi ziarah tempat gitu. Wa kanat hadhihi al-hijrah fi as-sanati as-sabi'ah min an-nubuwah. Dan hijrah ini berlaku pada tahun ke-7 daripada kenabian. Untuk hijrah ke Habsyah pada kali kedua ni, apabila bertemu dengan kaum muslimin daripada Yaman tu, Sayyidina Abu Musa Asy'ari ketika ni lah perpindahan, penerimaan bai'ah tauhid, berkenaan tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat-sahabatnya kepada Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Dan ini kita sambung minggu depan. Kita sambung minggu depan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta maaf banyak atas segala kekurangan dalam penyampaian saya pada hari ini. Biasa tu ada sallallahu alaihi Muhammad. Minta maaf banyak. Jadi dan juga nak baca apa? Korban. Nak baca korban sikit. Ingat nak baca korban sikit sebab apa? Tadilah ada sebulan lagi nak gerbang ni. Kurang-kurang kita ulang kaji ataupun kita dulu untuk baca. Rasa rugi benarnya kalau kalau wakaf sekejap. Kurang-kurang apa minggu depan kita baca sikit, lepas tu kita, sebab tak mahu ditinggal. Sirah ni penting, tak mahu ditinggal. Hok pekah kita baca juga. Hok sirah pun kita tak tinggal. Biar ada belaka. Kalau tinggal jadi rugi pula lagi. Kita ambil juga tabarruk dengan kitab ni. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bil hikmah wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk menghargai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan kepada kami untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat bacaan kitab kami pada hari ini, syafaatkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali di dalam mimpi dekat dunia ini ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.